Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini bertarikh 19 Februari bersamaan dengan hari Jumaat, dan saya akan mulakan berita hari ini dengan ramalan cuaca yang diperkirakan akan berlaku pada tarikh hari ini, iaitu di mana pada sore menjelang petang ini diperkirakan sebahagian tempat cerah dan sebahagian tempat lagi akan dilanda hujan dan juga badai petir. Pada sebelah malamnya pula akan berlaku hujan singkat di beberapa tempat di sekitar Kuala Lumpur. Jadi seperti biasa saya ingatkan, rancang perjalanan anda dan bagi yang menggunakan kenderaan umum, sediakan payung sebelum hujan. Dan saya teruskan pula dengan peristiwa dan sejarah yang berlaku pada tarikh hari ini, iaitu 19 Februari. Yang pertama, peristiwa yang berlaku pada tahun 1819 di mana seorang pengembara British bernama William Smith menemui kepulauan Shetland Selatan, lalu menawannya atas nama Raja George yang ketiga. Dan seterusnya, peristiwa yang berlaku pada tahun 1878, iaitu peti nyanyi dipatenkan oleh Thomas Edison. Peti nyanyian ataupun pemutar rekod ataupun fonograf merupakan satu peranti yang diperkenalkan pada tahun 1878 untuk rakaman dan pengeluaran rakaman bunyi. Rakaman yang dimainkan secara umum mengandungi garis beralun, sama ada ia seperti dicakar, diukir atau beralun ke atas silinder berputar atau cakra. Apabila silinder atau cakra berputar, jarum pada peti nyanyi akan menyurih pada garisan yang beralun itu dan ia kemudian bergetar untuk menghasilkan gelombang bunyi. Peti nyanyian ini telah diciptakan oleh Thomas Edison. Walaupun pencipta lain telah menghasilkan alat yang boleh merakam bunyi, ciptaan beliau adalah yang pertama menghasilkan bunyi yang dirakam. Peti nyanyian beliau pada asalnya merakam bunyi pada helaian kerajang timah, peti nyanyian silinder yang boleh merakam dan menghasilkan bunyi. Makmal Volta milik Alexander Graham Bell membuat beberapa penambahbaikan pada tahun 1880-an, termasuk menggunakan silinder kardbord bersalut lilin dan jarum pemotong yang bergerak dari sisi ke sisi dalam corak zigzag pada seluruh rekod. Dan pada awal abad ke-19, Emmy Berliner menggantikan silinder peti nyanyi kepada piringan hitam. Ia mempunyai ciri yang rata dan cakra di dewi muka dengan lekuk berlingkar yang bermula dari sisi hingga menghampiri pusat. Penambahbaikan yang lain telah dibuat sepanjang tahun, termasuk pengubahsuaian pada pemutar piring hitam dan sistem pemacunya, jarum gramafon serta sistem bunyi dan penyamaan. Boleh disimpulkan sini bahawa peti nyanyi ataupun fonograf merupakan moyang atau asal-usul terciptanya pemutar piringan hitam. Dan seterusnya, peristiwa yang berlaku pada tahun 1985 di mana penerima jantung buatan iaitu William J. Schor Reader menjadi pesakit sedemikian pertama yang berjaya keluar daripada hospital. Sedikit mengenai jantung buatan sepenuhnya atau Total Artificial Hearts atau dikenali juga sebagai jantung tiruan, ialah satu peranti yang menggantikan kedua-dua ruang bawah jantung iaitu ventricle kiri dan ventricle kanan disebabkan kegagalan jantung. Kegagalan jantung adalah satu keadaan di mana jantung gagal berfungsi secara normal, iaitu jantung tidak dapat mengepam darah ke seluruh tubuh badan secukupnya. Jantung tiruan digunakan sebagai jantung gantian sementara pesakit menunggu penderma jantung untuk pemindahan jantung. Dengan menggunakan jantung tiruan ini membolehkan pesakit melakukan aktiviti harian dan tidak perlu berada di hospital.
Dan yang terakhir, 19 Februari juga merupakan hari kelahiran Ketua Menteri Sabah yang ke-12 iaitu Osu Sukam yang lahir pada tahun 1949. Sedikit mengenai beliau, Osu Sukam merupakan bekas Menteri Sabah. Beliau lahir di Papar, Sabah pada 19 Februari 1949. Dalam kerjaya politik beliau, Osu menyertai politik sebagai Ketua USNO bahagian Papar pada tahun 1981 sebelum dipilih sebagai timbalan Presiden USNO Pusat bagi penggal tahun 1981 sehingga 1983. Pada masa yang sama, beliau juga menjadi Setiausaha Agung UMNO bagi tempoh setahun pada tahun 1982. Pada pilihan raya 1985, Osu menang di kerusi Undangan Negeri Buang Sayang. Dan setahun berikutnya atas tiket USNO juga beliau memenangi kursi Don Sulaman. Pada tahun 1986 pula, Osu sekali lagi diberi kepercayaan oleh parti itu apabila dilantik sebagai naib presiden USNO. Bagaimanapun, beliau meletak jawatan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulaman pada tahun yang sama. Itu saja sedikit mengenai sejarah politik beliau. Dan itu saja peristiwa dan sejarah yang berlaku pada tarikh hari ini iaitu 19 Februari. Dan saya teruskan pula dengan fakta info menarik mengenai yang ingin saya kongsi bersama pendengar sekalian, di mana saya ingin sampaikan fakta menarik mengenai Ibn Sina. Siapa yang tidak mengenal sosok Ibn Sina, seorang ulama dengan kegemilangan prestasi dan jumlah karya. Dia dikenal dengan sebutan Avicenna di dunia barat. Dia adalah seorang filsuf, ilmuwan dan juga doktor kelahiran Persia. Sekarang sudah menjadi bahagian daripada negara Uzbekistan. Ia juga seorang penulis yang produktif di mana sebahagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Bagi banyak orang, dia adalah bapa pengobatan moden dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karya beliau. Dan di sini ada 5 fakta menarik mengenai beliau iaitu Ibn Sina. Ibn Sina sudah menjadi penghafal Al-Quran sebelum, yang pertama, beliau cemerlang pada usia yang sangat belia. Ibn Sina sudah menjadi penghafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Ia juga tertarik dengan hakikat dan memahami metafizik serta semua filsafat Aristoteles. Dia di usia belia 8 tahun. Di usia yang sama pula, atas inisiatif sendiri, ia membeli buku tafsir metafisik Aristoteles karya Al-Farabi seharga 3 dirham. Buku tersebut kemudian sangat mempengaruhi kehidupannya. Kecerdasannya sangat terlihat sejak beliau masih dalam usia belia. Dia dan memang tanda-tanda sifat kecintaannya pada ilmu telah terlihat sejak usia muda. Yang kedua, beliau pakar berbagai bidang ilmu. Ibn Sina juga dikenali dengan kepakarannya dalam pelbagai bidang ilmu. Di bidang kedokteran, Ibn Sina telah membahas kanser, tumor, diabetes dan efek placebo pada masterpiece-nya iaitu Al-Qanun fi Al-Tib, iaitu The Canon of Medicine. Di bidang psikologi, Ibn Sina adalah pelopor psikofisiologi, psikokomatik dan juga neuropsikiatri. Ketertarikan ini membuatnya menulis banyak jurnal tentang psikologi dan psikiatri jauh sebelum Carl Jung dan Sigmund Freud. Beberapa pesakit psikologi telah ia bahas seperti halusinasi, insomnia, dementia, vertigo dan lain-lainnya. Dia di bidang fizika, Ibn Sina adalah penemu termometer dan ia selalu menggunakan alat itu setiap penelitiannya untuk mengukur suhu udara sekitar. Di bidang kimia, Ibn Sina menemukan teknik destilasi wap untuk mengekstrak minyak atsiri dari herbal dan rempah. Di bidang matematik, ia telah menjelaskan teori momentum dan inersia dan banyak bidang keilmuan yang dipakari olehnya. Dan yang ketiga, beliau bersifat workaholic. Ibn Sina disebut-sebut sebagai seorang yang workaholic, iaitu bekerja tidak kenal waktu. Ia menghabiskan sepanjang siangnya melakukan penelitian di laboratorium, mengajar atau menangani pesakit.
Di malam hari, ia akan belajar dan menulis buku atau jurnal. Sekretarisnya iaitu Al-Jauzakani bahkan menyatakan Ibn Sina meninggal akibat kelelahan atau penat. Akibat jarak kebiasaan ini membuat teman-temannya mengkhawatirkan kesihatannya dan berusaha mengingatkan beliau melalui teguran. Tanggapannya, lebih baik aku berusia pendek namun penuh makna dan karya daripada diberi umur panjang yang hampa. Begitu jawabnya. Kerana sifat workaholic dan mindsetnya yang mendahulukan ilmu atas segalanya, Ibn Sina tidak pernah nikah seumur hidupnya. Dan yang keempat, pencinta ilmu di usia yang masih terbilang remaja iaitu sekitar 18 tahun, Ibn Sina telah memiliki reputasi sebagai ilmuwan fizika. Pencapaian dan kredibilitas tersebut tentunya hanya mungkin diraih dengan kecintaannya pada ilmu. Tidak diragukan lagi, Ibn Sina memang sangat mencintai ilmu. Saat diberi pilihan antara wang dan ilmu, ia tidak menemui kesulitan untuk menentukan pilihan itu. Hal itu tercermin ketika sebelum menetap di Gorgan, Ibn Sina menyembuhkan pangeran atau putera Mansur dan diberi pilihan sebagai imbalan. Sebelumnya, doktor di daerah tersebut menyerah hingga akhirnya sang putera raja sembuh di tangannya. Putera raja yang berlimpah harta kekayaan itu pun menawarkannya wang, tanah hinggalah istana. Tetapi Ibn Sina ternyata memilih diberikan waktu untuk tinggal di perpustakaan milik sang raja selama beberapa hari untuk melahap ilmu dari koleksi buku-buku diraja tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir, walaupun di penjara, beliau tetap terus berkarya. Banyak karya besar terlahir ketika beliau berada di balik jeruji penjara. Ternyata hal ini juga dialami oleh Ibn Sina. Ibn Sina pernah dipenjara 4 bulan kerana fitnah lawan-lawan politiknya. Sebelumnya, ia memang pernah menjabat sebentar di pemerintahan dan kerana kinerjanya yang sangat bagus, banyak yang tidak menyukainya. Namun, meski hidup di balik tirai besi, Ibn Sina tidak kehilangan energi atau semangatnya. Sebaliknya, ia menjadi sangat produktif. Siang dan malam dihabiskannya untuk menulis. Salah satu karyanya di masa itu adalah sebuah buku yang kemudian menjadi masterpiece sepanjang masa, iaitu Asya Shifa. Buku yang dimaksud membahas banyak cabang ilmu, mulai dari metafizik, geometri, muzik, perubatan sampailah kepada fizika. Ketika akhirnya beliau dibebaskan, ia memutuskan bahawa politik bukanlah tempatnya. Demi sebuah pencerahan, Ibn Sina pun mengembara hanya berbekalkan pakaian yang melekat di badannya, sedikit wang dan setumpuk buku. Itu adalah sedikit fakta mengenai seorang ilmuwan Islam yang sangat hebat, iaitu Ibn Sina. Semoga fakta ini menjadi motivasi kepada diri kita untuk terus menimba ilmu. Kita rehat sebentar, sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita antarabangsa. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Radit Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Dura Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 19 Februari bersamaan dengan hari Jumaat, dan saya teruskan lagi dengan berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Yang pertama mengenai 28 maut dalam serangan bom di Ankara, Turki. Sekurang-kurangnya 28 orang maut manakala 16 lagi cedera dalam serangan bom kereta yang berlaku di tengah Ankara pada jam 6.15 petang waktu tempatan, iaitu sekitar jam 12.15 tengah malam waktu Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Turki iaitu Numan Kurtulmus berkata serangan itu mensasarkan konvoi kenderaan tentera yang melalui jalan terbabit. Insiden berlaku di kawasan yang terletak berhampiran Parlimen dan ibu pejabat tentera Turki. Bagaimanapun, Kurtulmus berkata setakat ini masih belum jelas siapa yang bertanggungjawab dengan kejadian itu. Sebelum ini, Menteri Dalam Negeri iaitu Bekir Bozdak menyifatkan ia sebagai tindakan keganasan.
Angka kematian dijangka terus meningkat berdasarkan kepada tahap kecederaan parah mangsa yang dikejarkan ke hospital yang membabitkan ramai orang awam. Ambulans dan jentera bomba dikerah ke tempat kejadian dan kesemua mangsa dibawa ke hospital. Turut kelihatan adalah pasukan bomba yang cuba memadamkan kebakaran yang mengganggu sistem perkhidmatan bas di lokasi kejadian. Presiden Turki iaitu Recep Tayyip Erdogan turut menangguhkan perjalanan ke Azerbaijan. Turki tidak akan teragak-agak untuk menggunakan haknya dalam mempertahankan diri pada bila-bila masa dan mana-mana tempat, kata Erdogan. Dalam satu kenyataan, setiausaha NATO iaitu Jens Stoltenberg memberitahu NATO mengutuk kejadian pengeboman terbabit. NATO akan berganding bahu untuk memerangi keganasan tersebut, katanya. Presiden Perancis pula iaitu François Hollande turut mengecam serangan terbabit dan menganggap ia sebagai tindakan yang sangat menjijikkan. Kumpulan Daesh didakwa bertanggungjawab ke atas siri pengeboman yang berlaku di Turki sejak pertengahan tahun lepas. Dan berita seterusnya mengenai seorang wanita diceraikan kerana memiliki telefon. Seorang lelaki menceraikan isterinya selepas mendapati ia memiliki telefon bimbit, mengingkari arahannya supaya tidak menggunakan alat tersebut. Si suami mengetahui mengenai telefon berkenaan apabila mereka memasuki sebuah hotel di Jazan, wilayah di selatan Saudi dan melalui mesin pengimbas keselamatan. Pintu pengesan itu berbunyi sebaik isterinya berjalan melaluinya, menyebabkan anggota keselamatan memintanya mengeluarkan objek logam tersebut, termasuk telefon bimbit, kata satu sumber kepada media di sana. Dalam keadaan resah, wanita itu mengeluarkan telefon bimbitnya. Sebaik melihatnya, suaminya langsung berang dan membawa isterinya ke tempat letak kereta di luar hotel tersebut. Wanita itu mengikuti suaminya sambil meminta maaf, kata sumber yang berada di tempat tersebut. Mereka bertengkar dan suaminya menuduh dia menyembunyikan telefon itu dan menggunakannya untuk sesuatu yang dia tidak mahu suaminya tahu. Lelaki itu menceraikan isterinya sebelum meninggalkan kawasan letak kereta itu. Dan berita seterusnya dari Argentina iaitu seorang pemain berang dan beliau menembak mati pengadil. Tepatnya di Cordoba, satu perlawanan bola sepak berakhir dengan tragedi apabila seorang pemain muda menembak mati pengadil selepas dia dilayangkan kad merah kerana melakukan kekerasan. Penyerang yang hingga semalam masih diburu turut menembak seorang pemain lain yang berusia 25 tahun di dada mangsa tersebut. Mangsa kedua bagaimanapun berjaya diselamatkan. Polis berkata lelaki yang melepaskan tembakan itu menyimpan pistol di dalam bagnya. Sebaik diarah keluar padang, dia berlari ke bagnya mengambil senjata itu dan kembali berlari masuk ke padang ketika permainan masih berlangsung. Dia menembak pengadil itu 3 kali, satu di kepala, satu di dada dan satu terkena leher mangsa. Kejadian berlaku di Cordoba, bandar di tengah Argentina ketika perlawanan antara dua kelab tempatan memasuki minit ke-20. Penyerang itu dilapor dilayangkan kad merah selepas dia menjatuhkan seorang pemain pihak lawannya. Ia berlaku begitu pantas, pemain itu berang selepas dilayangkan kad merah. Dia mengambil pistolnya dan menembak mati pengadil tersebut. Itu yang disampaikan oleh seorang jurucakap polis. Dan berita antarabangsa yang terakhir dari China, di mana keadaan di China semakin menegang. Tepatnya di Taipei, China dilapor menempatkan sistem peluru pepandu canggih bumi ke udara di sebuah pulau yang menjadi rebutan beberapa negara. Jurucakap Kementerian Pertahanan Taiwan, Major General David Low memberitahu wartawan, peluru berpandu itu ditempatkan di Pulau Wudi, sebahagian daripada rangkaian kepulauan Parcel yang dikuasai oleh China sejak lebih daripada 40 tahun lalu, tetapi juga dituntut oleh Taiwan dan juga Vietnam. Dalam satu kenyataannya, Kementerian Luar China berkata kemudahan pertahanan di pulau dan terumbu karang yang dikuasainya di Laut Cina Selatan sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu.
Ia menyifatkan laporan terbaru mengenai penempatan peluru pepandu itu sebagai dakwaan berlebihan dan menggesa media barat memberi tumpuan terhadap usaha negara itu membina rumah api bagi meningkatkan keselamatan perkapalan di rantau itu. Mengenai peluru pepandu itu, ia selaras dengan hak untuk melindungi wilayah kami. Sudah menjadi tanggungjawab kami untuk melindungi pulau tersebut, kata Menteri Wang Yi. China menuntut hak terhadap hampir semua laut China Selatan dan bertindak membina landasan serta serta kemudahan lain di pulau buatan sendiri untuk mengukuhkan tuntutannya tersebut. Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina dan juga Taiwan juga menuntut hak terhadap sebahagian pulau dan terumbu karang di kawasan tersebut. Berita mengenai penempatan peluru berpandu itu tersebar ketika Presiden Amerika Syarikat Barack Obama dan pemimpin ASEAN menamatkan sidang kemuncak di California untuk membincangkan perlunya meredakan ketegangan di Laut China Selatan. Itu saja berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Lagi bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 19 Februari bersamaan dengan hari Jumaat dan saya teruskan pula dengan berita politik dan hal ehwal semasa di mana berita-berita yang berlaku di seputar negara Malaysia dan juga berita di seputar negara Nusantara. Yang pertama mengenai Malaysia Bangladesh meterai MOU bahawa memasukkan 1.5 juta pekerja. Bangladesh dan Malaysia memeterai perjanjian persefahaman MOU untuk membawa masuk sekitar 1.5 juta pekerja secara berperingkat untuk tempoh 3 tahun. Menurut laporan berita The Daily Star, perjanjian itu ditandatangani antara Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Ryan dan Menteri Pekerjaan Luar Negara dan Kebajikan Expatriate Bangladesh iaitu Nurul Islam pada jam 10 pagi kemarin. Berdasarkan perjanjian itu, mekanisme penghantaran pekerja akan dibuat berdasarkan sistem G2G+. Menurut laporan berita itu lagi, perjanjian baru itu menyaksikan buruh warga Bangladesh akan direkrut ke dalam pelbagai sektor termasuk pembinaan, pembuatan dan perkhidmatan. Levy bagi pekerja Bangladesh ditetapkan pada kadar 1,946. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada akhir lawatannya ke California dilaporkan berkata akan membincangkan cadangan kontroversi membawa masuk 1.5 juta pekerja dari Bangladesh itu bersama timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menurut Najib, kerajaan akan memastikan apa jua tindakan diambil bagi mengisi keperluan ekonomi. Pada masa yang sama, kerajaan akan mengurangkan kebimbangan terhadap kemungkinan timbulnya masalah sosial susulan kemasukan pekerja asing dalam jumlah yang besar. Dan seterusnya, masih lagi berita dari Malaysia mengenai selfie dengan bahulu berbentuk zakar jadi viral. Wanita buat laporan polis. Seorang ahli perniagaan wanita membuat laporan polis mendakwa penyebar tanpa kebenaran gambar selfie beliau yang dikongsi hanya untuk rakan-rakannya di Facebook telah mengaibkannya, iaitu Faridah Ulis yang berumur 45 tahun, lebih dikenali sebagai Mama Dot, membuat laporan itu di Balai Polis Pusat Miri pada pukul jam 11.41 pagi. Dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM pada sebelah petang.
Satu daripada gambar selfie itu menunjukkan beliau bergambar dengan kuih bahulu berbentuk kemaluan lelaki yang dijual di sebuah kedai sebelum Tahun Baru Cina. Niat sebenar saya membuat laporan polis dan SKMM adalah untuk mencari dalang yang berkongsi gambar selfie saya tanpa kebenaran. Katanya beliau berkongsi gambar itu dengan rakan Facebooknya dan bukan dengan mereka yang di luar daripada rangkaian sosial sahabatnya. Faridah berkata gambar tersebut dimuat naik ke dalam akaun Facebooknya beberapa hari sebelum Tahun Baru Cina, sebelum mendapati ia disebarkan ke kumpulan lain di media sosial tanpa pengetahuannya dan terus memadamkan gambar itu serta-merta. Saya tidak mempunyai niat buruk apabila berkongsi selfie itu dengan rakan-rakan kerana ia untuk memberitahu mereka tentang bahulu itu. Ia unik, malah saya turut membelinya untuk rakan-rakan, katanya. Beliau berkata gambar selfie itu dikongsi sehingga menjadi viral, malah ada yang memberikan maklumat salah dengan mengatakan bahawa bahulu itu dijual di Langkawi dengan harga RM4 sepaket. Suami saya kecewa terhadap komen-komen negatif yang dilemparkan pengguna internet yang mengkritik tindakan saya mengambil gambar dengan bahulu tersebut, katanya. Sementara itu, tinjauan mendapati kedai yang menjual bahulu berkenaan telah berhenti menerima pesanan selepas mendapat reaksi negatif daripada pengguna internet dan juga orang ramai. Dan berita seterusnya, ini agak kontroversi yang menjadi perbualan hangat di kedai-kedai kopi dan di kedai mamak beberapa hari yang lalu, iaitu kemarin. Kerajaan harus benarkan penggunaan ganja di Malaysia, itu yang disampaikan oleh Syed Rosli. Kerajaan diminta mempertimbangkan untuk membenarkan rakyat menggunakan ganja sekaligus meminda sebarang larangan undang-undang melibatkannya atau marijuana yang pernah dibuat sebelum ini. Penolong Setiausaha Pemuda UMNO Cawangan Pusat Bandar Taman Cempaka bahagian Pandan, Syed Rosli Jamalulail berkata ganja jelas tidak menjadikan individu itu agresif atau hilang pertimbangan seperti yang berlaku kepada mereka yang mengambil alkohol yang berlebihan. Kata beliau, saya sudah timbulkan isu ini sejak tahun lepas, rokok serta vape. Lihat sahaja seperti Belanda. Banyak penjara di sana ditutup kerana pesalah berkurangan kerana ganja dibenarkan. Bawa ancaman besar kepada kesihatan, namun ganja terbukti memberi ketenangan dan boleh mengurangkan kes jenayah. Jadi, apa salahnya kerajaan membenarkan sahaja ganja di negara ini? Banyak kajian membuktikan tekanan kos sara hidup boleh ditenangkan dengan ganja, kata Syed Rosli Jamalulail. Dan cadangan kaji semula pada hari Rabu yang lalu, Ahli Parlimen Belia iaitu Muhammad Ridwan Muhammad Rosli mencadangkan supaya kesalahan menghisap marijuana atau ganja dikaji semula kerana golongan muda tidak menganggapnya sebagai dadah. Muhammad Ridwan bagaimanapun menegaskan tidak menyokong amalan menghisap ganja tetapi semata-mata mahu ia dikawal selia. Katanya ganja hanya menyumbangkan sebanyak 8% daripada semua jenis ketagihan berbanding 60% daripada morfin dan 30% daripada heroin. Cadangan itu turut mendapat reaksi oleh Menteri Belia dan Sukan iaitu Khairi Jamaluddin Abu Bakar di laman Twitternya. Ada portal sebelum ini melaporkan persepsi pemain muzik reggae dengan gejala menghisap ganja amat sukar dipisahkan. Di negara luar pula, dalam pada itu, kata Syed Rosli, cadangan Ahli Parlimen Belia serta Khairi sendiri dalam isu ganja itu harus diberi perhatian oleh kerajaan. Ambil pendekatan terbaik dan lihat contoh negara-negara yang membenarkan penggunaan ganja. Apakah impak kepada masyarakat mereka? Banyak contoh negara luar yang membenarkan ganja mencatatkan bilangan jenayah yang rendah. Mungkin itu pertimbangan yang boleh diambil untuk membolehkan penggunaan ganja dibenarkan di negara ini. Itu yang disampaikan oleh Syed Rosli, Ahli Parlimen Belia. Sebelum ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dalam laman Twitternya mengakui dakwaan terdapat ekstrak perisa ganja di pasaran tempatan bagi memenuhi permintaan sesetengah pengguna rokok elektronik termasuk vape. Kita tengok nanti bagaimana perkembangan mengenai usul supaya undang-undang mengenai ganja di Malaysia dimansuhkan, atau ada idea-idea atau
cadangan yang positif untuk penggunaan ganja di Malaysia. Dan berita seterusnya dari Indonesia, tepatnya di Jakarta, iaitu boleh tahan 120 hari. Kerajaan Indonesia merangka satu undang-undang anti pengganas lebih ketat, termasuk penahanan tanpa bicara selama 3 bulan berbanding 1 minggu ketika ini. Langkah itu diambil susulan serangan pengganas di Jakarta pada bulan lalu yang menyebabkan 8 orang terbunuh termasuk 4 militan. Rancangan itu dijangka dikritik hebat aktivis hak asasi manusia yang bimbang kebebasan rakyat disekat, tetapi ia dijangka tidak berdepan halangan untuk diluluskan oleh Parlimen. Kerajaan Presiden Joko Widodo mengambil langkah segera meminda undang-undang anti pengganas yang diluluskan pada tahun 2003 selepas 4 militan bersenjata api dan bom menyerang lokasi perniagaan popular di tengah Jakarta pada 14 Januari yang lalu. Kumpulan pengganas Daesh mengaku melancarkan serangan berkenaan. Butiran undang-undang baru ini masih dirahsiakan, tetapi 2 sumber kerajaan memberitahu ia meluaskan takrifan keganasan dan memudahkan pihak berkuasa membuat tangkapan dan menahan suspek. Kata sumber lagi, undang-undang berkenaan masih dalam pertimbangan Parlimen dan mungkin diluluskan dalam tempoh beberapa bulan lagi. Takrifan baru keganasan termasuklah memiliki, mengedar dan menjual sebarang senjata atau bahan berpotensi dijadikan senjata untuk aktiviti pengganas. Tempoh maksimum tahanan tanpa bicara ditambah kepada 90 hari dan tahanan untuk pencegahan ditambah kepada 120 hari berbanding ketika ini hanyalah 7 hari. Dan undang-undang itu juga membenarkan pihak berkuasa menyasarkan sesiapa yang merekrut atau bekerjasama dengan kumpulan militan dan menggunakan komunikasi elektronik, laporan perisikan dan transaksi kewangan sebagai bahan bukti di mahkamah. Warga Indonesia yang menyertai latihan ketenteraan atau menyertai aktiviti pengganas di luar negara akan dilucutkan kewarganegaraan mereka. Pihak berkuasa sebelum ini berkata mereka menjedari aktiviti radikal tetapi tidak boleh menangkap militan yang dikenal pasti kecuali mereka membuat ancaman atau melancarkan serangan. Undang-undang ini membenarkan penahanan sesiapa walaupun mereka hanya berkumpul untuk membincangkan aktiviti pengganas dan radikal, tambahnya lagi. Dan berita politik dan hal ehwal semasa yang terakhir dari Thailand mengenai bom Bangkok dan pesalahnya tidak mengaku bersalah atas kejadian tersebut. Tepatnya di Bangkok, 2 lelaki minoriti Islam Uyghur dari China mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan melakukan serangan bom di Bangkok tahun lalu dengan peguam salah seorang tertuduh mendakwa anak guamannya diseksa supaya mengaku melakukan jenayah tersebut. Bilal Muhammad yang berumur 31 tahun dan Merialil Yusuf 27 tahun menghadapi 8 tuduhan termasuk konspirasi meletupkan bom dan melakukan pembunuhan. Seramai 20 orang dengan 14 pelancong asing termasuk rakyat Malaysia terbunuh manakala 120 lagi cedera dalam meletupan bom pada Ogos tahun lalu. Tuduhan terhadap mereka dibacakan buat pertama kali di Mahkamah Tentera pada November tahun lalu. Bilal yang juga dikenali sebagai Adam Kradang, nama pada pasport palsu Turki yang dibawanya ketika ditahan, menghadapi dia lagi tuduhan imigresen masuki Thailand secara haram. Hari ini kedua-dua lelaki itu memberitahu mahkamah mereka adalah rakyat China dan minoriti Uyghur dari bandar Urumqi di wilayah Xinjiang, Barat China. Saya tidak boleh menyatakan alamat saya yang tepat di China kerana takut akan kerajaan China, kata Bilal memberitahu mahkamah. Polis sedang memburu 15 lagi suspek tetapi sehingga kini tidak mengumumkan sebarang perkembangan. Peguam Bilal iaitu Chuchat Kanpai memberitahu wartawan anak guamannya mendakwa dia diseksa September lalu 3 minggu selepas ditahan supaya mengaku bahawa dia adalah orang yang dilihat dalam rakaman video di tempat kejadian. Menurutnya, Bilal mendakwa air dimasukkan ke dalam hidung, diugut dihantar pulang ke China serta anjing dibiarkan menyalak kepada mereka. Soal siasat menyebabkan dia mengaku. Miarali tidak mempunyai peguam dan mahkamah melantik seorang peguam tentera untuk mewakilinya pada hari ini. Mahkamah menetapkan sehingga 22 April ini untuk pemeriksaan bukti.
Itu saja berita politik dan hal ehwal semasa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 19 Februari bersamaan dengan hari Jumaat dan saya teruskan segmen kali ini dengan berita ekonomi dan bisnes yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Berita yang pertama mengenai PM Malaysia pelawar Apple buka cawangan di Malaysia. Di California, Datuk Seri Najib Razak berkata Malaysia berminat untuk bekerja lebih rapat dengan Apple Inc., syarikat pengeluar telefon pintar iPhone. Perdana Menteri berkata demikian selepas melawat ibu pejabat Apple di sini sebentar tadi. Beliau berkata Malaysia turut meminta syarikat berkenaan mempertimbangkan saranan membuka cawangan Apple di Malaysia. Ia akan menjadi cawangan kedua di Asia Tenggara selepas premis yang dicadangkan dibuka di Singapura. Kita berharap dapat berbincang dengan Apple untuk terbabit dengan pusat penyelidikan dan pembangunan bersama pihak lain bagi memanfaatkan teknologi ke arah meningkatkan aspek pendidikan kanak-kanak di Malaysia, katanya. Najib mengadakan pertemuan dengan Ketua Pegawai Operasi Apple iaitu Jeff Williams dan beberapa pegawai syarikat itu dalam lawatan 1 jamnya di syarikat Apple Inc. tersebut. Ketika ini ada 10 sekolah di Malaysia yang menggunakan teknologi Apple dalam proses pembelajaran. Dan berita ekonomi seterusnya mengenai Proton Perdana Baharu. Di Shah Alam, Proton Holdings Berhad, Proton bakal memperkenalkan model baharu perdana di pasaran pada suku pertama tahun ini pada harga sekitar RM100,000 dan RM150,000 seunit. Pengurusinya, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata tempahan bagi model itu sudah dibuka untuk orang ramai. Namun ia kini masih menjalani fasa ujian bagi memastikan model itu menjadi kereta lebih baik kepada orang ramai. Menurutnya, Proton memerlukan masa yang panjang untuk memasarkan model terbaru itu bagi membolehkan ia diuji sepenuhnya, sekaligus mengelakkan sebarang kerosakan seperti model sebelum ini iaitu Prive. Model ini bakal menawarkan harga lebih rendah dan kompetitif berbanding kereta import meskipun ia memiliki rekaan dan prestasi sama seperti jenama luar negara, katanya pada sidang media selepas taklimat media Proton. Pada majlis itu, Proton turut memperkenalkan logo baru dan pasukan bantuan kerosakan bergerak yang menjadikan perkhidmatan bantuan 24 jam serta 7 hari seminggu di seluruh negara, membabitkan 24 pasukan sebagai permulaan dan penambahan kepada 64 pasukan pada akhir Mei tahun ini. Proton memperuntukkan modal sekitar 200 juta bagi pembangunan modal perdana baru itu, di mana ia menggunakan platform sedan mewah Honda Accord seperti mana 3,000 model Proton perdana edisi terdahulu yang digunakan oleh pegawai tinggi kerajaan kini. Dalam perkembangan yang sama, Proton mengumumkan program memanggil balik 94,577 unit kenderaan yang terdiri daripada 3 model iaitu Exora, Prive dan Suprema bermula semalam bagi tujuan penukaran hos penyejuk minyak CFE. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutifnya iaitu Datuk Abdullah Harits Abdullah berkata, langkah terbabit dilaksanakan bagi menangani kemungkinan kerosakan yang berlaku terhadap komponen itu selepas mengharungi perjalanan 40,000 kilometer ataupun perbatuan. Menurutnya, kos untuk hos penyejuk minyak itu hanya dalam anggaran
7 hingga 8 ringgit. Namun kos buruh dijangka lebih tinggi kerana ia membabitkan jumlah kenderaan yang sangat banyak. Kami akan memanggil pemilik model kenderaan terbabit secara satu persatu, terutama bagi kenderaan yang mencecah jarak perbatuan itu. Dengan proses ini dijangka selesai dalam tempoh 6 bulan akan datang, katanya. Daripada sejumlah 94,557 kenderaan yang dipanggil semula, sebanyak 59,663 unit kenderaan adalah terdiri daripada model Exora, 82,642 unit adalah Prive dan 6,290 adalah model Suprema. Itu saja berita ekonomi dan bisnes untuk tarikh hari ini, 19 Februari. Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri segmen berita hari ini, saya ada kata-kata motivasi yang ingin saya kongsikan bersama pendengar, iaitu banyak bersikap diam diri adalah keindahan yang menghiasi orang yang berakal dan rahsia yang menutupi orang-orang yang bodoh. Jadi berdiam diri itu bagus, jangan terlalu banyak berkata-kata, jangan jadi seperti tin kosong yang banyak bercakap tapi sebenarnya dia tidak berisi. Lebih baik diam tetapi sebenarnya kita berilmu. Sekian saja daripada saya, Raditya Arman Muhammad. Salam Jumaat yang agung, yang mulia ini. Salam Jumaat untuk semua anak-anak semesta. Salam cinta damai, salam Nusantara. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu hadapan.